Okay, dah start record. So kita mulakan A cross B is equal to IJK. So kat sini kita akan ada 2, negatif 1, 4, negatif 6, 3, negatif 12. So macam biasalah kita buat. Cikgu akan buat bracket macam ni dulu. Sini adalah I. Lepas tu ingat ada negatif kat sini Ada negatif. Lepas tu J. Tambahkan dalam bracket ni K. Alright, dah. So kita buat determinant lah. So start kat sini tutup kat sini dapat 12, 12 tolak 12 dapat ni 2, 12 tolak 12. Nak bagi nampak lah dalam kerja kita kan dapat kosong nanti kan. 12 tolak 12 dapat kosong je lagi. Lepas tu J pula ni tutup yang ni, tutup yang ni. So sini 12 darab negatif 12 dia akan dapat negatif 24. 2 darab negatif 12 dapat negatif 24. Lepas tu tolakkan dengan tolak-tolak jadi tambah. Tolakkan dengan 24. Yang satu lagi, kita tengok kat sini So ada 2 darab 3 dapat 6. Tolakkan dengan 6 darab 1, so dapat 6 juga. So kita akan dapat kosong I tolak kosong J, which is kosong juga lah. Kosong J tambah kosong K. So kita boleh cakap lah A and B are parallel. Okay, boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh Okay, seterusnya kita nak tengok area pula. Area of parallelogram. Ada 2 kat sini sebenarnya. Ada area of parallelogram dengan area of triangle. Area of parallelogram dengan area of triangle. Ada 2 Jadi kita tengok. Okay, kita start dengan kat sini dulu. Nota kat atas ni. So kita ambil nak cari area of parallelogram. Dia adalah A cross B. Lepas tu kita magnitudekan. Area of triangle is half of A cross B yang dimagnitudekan. So ni dia punya formula lah. Okay, tapi macam mana nak cari A cross B kalau dia bagi dalam bentuk macam ni lah. Okay, so kita tengok dulu So kita tengok dulu soalan dekat example 1 ni. Boleh baca dulu Okay, so dia cakap a plane contain A, B, C, D. If A, B, C, D form a parallelogram, find the coordinate of D. Lepas tu the area of the parallelogram. Okay, so kita cuba buat lah So yang pertama kat sini kita ada A. A adalah point A 1, 1, 1. B adalah 3, 2, negatif 1. C adalah 1 tolak 4, 2 dan D tak tahu. Kita letak X, Y, Z. Boleh? Andai kata parallelogram kita adalah bentuk ni. So A, B, C, D. Okay, so cara mudah nak carilah. Cara mudah nak cari, kita cari midpoint antara 2 ni. Boleh, antara 2 ni. Tu cara senang lah. So maksudnya, point dekat sini nanti mesti sama. Boleh, point dekat sini, dekat tengah ni mesti sama. So apa kita nampak kat sini, midpoint of AC mesti sama dengan equal to midpoint of DB. DB ke BD ke, ikutlah mana-mana BD. DB lah dia ambil. DB. Boleh, midpoint dia. So kita cari midpoint dulu. Lepas tu, by mencari midpoint ni, kita akan dapat XYZ ni. Boleh, XYZ yang kita nak cari ni lah.
Okay, so midpoint. So AC dulu AC, midpoint. Midpoint AC. So midpoint AC, A kita ada 1 tambah 1 bahagi 2. Lagi, kita ada 1 tambah negatif 4 bahagi 2. Lepas tu kita ada 1 tambah 2 bahagi 2. Lepas tu kat sini kita ada DB midpoint of DB, midpoint DB. So kita tengok kat sini, midpoint DB 3 tambah X bahagi 2. Lagi, kita ada 2 tambah Y bahagi 2. Lagi kita ada Z tambah Z tolak 1 bahagi 2. Boleh. So atas ni kita dapat 1. So 1 sama dengan 3 tambah X bahagi 2. 1. Lagi kita dapat negatif 3 per 2 sama juga dengan 2 tambah Y bahagi 2. Lepas tu satu lagi kita ada 1 sama juga dengan ni 1 tambah 2 1 tambah 2 dapat 3. Ini bagi 2. Okay. So ni 3 per 2 lah. 3 per 2 kita ada Z tolak 1 per 2. Okay. So boleh carilah di koordinat, kita cari X dulu Cari X. X 3 darab 2 darab 1 dapat 2. So sini adalah negatif 1. Lagi. Y. Kita akan dapat negatif 5. Z kita akan dapat 4. Boleh? So yang ni dua-dua dah sama. So ni cikgu alihkan negatif 1, kita dapat ni. Boleh? Ni X, Y, Z which is D lah. Boleh? Point D adalah negatif 1, negatif 5, 4. Okey, dah selesai mencari koordinat of D. Okey, setakat ni boleh follow? Boleh. Boleh? Okey. Boleh. So sekarang ni yang kedua. Benda yang kedua kita mencari area of parallelogram pula. Okey. So nak cari area, kalau ikut kat atas ni, kita perlu mencari A dan B. Boleh? Maksudnya vektor A dengan vektor B. Kalau kes ni tak ada lagi vektor A dan vektor B, Mizat kena carilah. Okey. Ni cara dia. Untuk mencari vektor A dan vektor B, pastikan dia keluar daripada satu titik. Contoh. Kalau A keluar ke B, keluar ke D. Itu adalah vektor A, vektor B. Andai kata nak pakai dekat D, keluar daripada vektor D. Sekejap, cikgu tukar colour pen. Kita ambil colour pink. Okay. So kalau dekat A, kita akan pakai A ke B. Kita akan pakai A ke B, A ke D. Kalau daripada D pula, daripada D, kita akan ambil D ke C, D ke A. Boleh? Andai kata kita pakai dekat C, dia akan jadi C ke B, C ke D. Samalah dekat B. Dia keluar daripada titik yang kita cuba cari tu. B ke A, B ke C. Okey. So cikgu nak tanya, awak nak cikgu kira ikut mana ni? A. Daripada A A. tu. Daripada A So maksudnya cikgu akan cari A ke D dan A ke B. Boleh? A ke D. A ke D dan A ke B. Boleh? Keluar daripada titik A. A ke B, A ke D. Okey, so kita tengok. A ke D dulu A ke D adalah OD minus OA. AB adalah OB minus OA. So kita dah ada D, negatif 1, negatif 5, 4. A kita 111 kan? A kita adalah 111. So 1, 1, 1. Lepas tu yang ni pun sama, 111. B pula. B berapa tadi?
B adalah 3, 2, negatif 1. 3, 2, negatif 1. 3, 2, negatif 1. Okey, kita tolakkan. Dapat negatif 2. Dapat negatif 6. Dapat 3. Ini satu Lepas tu kita ada 3 tolak 1, 2. 2 tolak 1, 1. Negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2. Boleh? Ni adalah AD. AD dan AB kita. Okey. So cikgu tarik ke bawah ni. Okay. Kita sambung So cikgu akan mencari AD cross AB. Mana-manalah mungkin AB cross AD ke. So jawapan dia akan dapat lebih kurang sama je lah nanti. Okey, kita buat I, J, K. Kita ada AD negatif 2, negatif 6, 3. Kita ada 2, 1, negatif 2. Okey, so kita teruskan. Apa nilainya? Ni I, tolak ni J, tambah sini K. Okey, so negatif 6. Darab negatif 2 dapat 12. 12 tolak 3 dapat 12 tolak 3 dapat 9. So 9 I So yang pertama settle. Yang ni dah settle. Yang kedua tutup tengah pula. 2 dak 2 4. 2 dak 2 4 tolak 6 dapat negatif Negatif 2 boleh. So dapat negatif 2 kat sini. Teruskan lagi. Sini dapat negatif 2 tambah 12 dapat 10, betul? 10. Okey, ataupun jawapan kita kat sini adalah 9I tambah 2J tambah 10K. Okey, so ni kita punya AD cross AB. So area of parallelogram adalah magnitude of AD cross AB. So kita cari magnitude lah, square root of 9 square plus 2 square plus 10 square. So kalau ikutkan jawapan kat sini, jawapan dia adalah 136 unit square. Cuba double check kelas. 9 square tambah 2 square tambah 10 square. Kunci kuasa. Dapat jawapan dia 13.6 unit square. Boleh tak? Boleh. Boleh Okey. Cikgu teruskan lagi dengan soalan kat bawah. Okey, seterusnya example 2. Example 2 dia cakap a vector normal to the plane. Boleh? Dia cakap a plane. Ingat tak cikgu cerita itu? A plane adalah satu satah ataupun satu helaian ataupun satu permukaan rata. Lebih kurang macam cikgu lukis ni So dalamnya ada 3 titik. So A, B, C. A, B, C. Okay, so dia cakap a vector normal to the plane. A vector normal to the plane hanya akan dapat kalau kita cari AB, AC. Kita akan dapat normal. Bila kita crosskan AB dengan AC. Ataupun nak cari dekat B, B ke A, B ke A, B ke C. Crosskan dia akan dapat normal. Ataupun boleh dapat dekat C, C ke A, C ke B akan dapat normal juga. So mana-manalah. Kalau kes ni cikgu ambil yang mudah je lah Cikgu ambil yang biasa. Letak situ je. Okay. Untuk yang ni cikgu ambil yang biasa je Cikgu akan mencari AB dengan AC. Which is cikgu akan buat A ke B, A ke C. So kita akan carilah. So AB adalah OB. OB 3 tolak 2, 1. Dan A adalah 1, 1, 0. AC kita cari C 5, 7, 2.
tolak 1, 1, kosong. So kita tengok 3 minus 1 got 2, negative 2 minus 1, negative 3, 1 minus 0 dapat 1. Okay, yang ni pula kita akan dapat 4, 6, 2. 4, 6, 2. Boleh. Lepas tu kita mula mencari A, B cross A, C. Which is apa yang kita dapat ni adalah normal. Boleh. Normal to the plane. So I, J, K. Kita masukkanlah 2, negatif 3, 1, 4, 6, 2. Okay, masukkan. Sini I, tolak. Sini J, tambah. Sini K. Okay, so kita mula mencari yang pertama. So 3, negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Tolak 6 dapat negatif. Dapat negatif. Negatif 2. Sorry, negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Negatif 6 tolak 6 dapat negatif 12. Boleh? Yang tengah pula. Sini. So 2. 2 dapat 2, 4. Tolakkan dengan 4. So sini dapat kosong. Lepas tu yang ketiga. 2 darab 6. 12. Tolak-tolak dia jadi. Tambah. 24. Boleh? So means that jawapan kita adalah negatif 12I tambah 24K. J tak adalah. J kosong Okay. So bila dah dapat bentuk ni, kita akan mencari area. Normal dah jumpa. Soalan pertama dah jawab lah. A vector normal to the plane. So kita dah settle lah. Ni adalah normal yang kita dapat. Negatif 12I tambah 24K. Okay. Lepas tu kita akan mula mencari untuk soalan B. Area of triangle. So area of triangle case ni kita akan pakai 1/2 AB cross AC. So mudahlah kerja kita sebab kita dah ada cross tu. So kita square rootkan negatif 12 square tambah 24 square. Tengok apa jawapan dia. 12 square tambah 24 square, punca kuasa answer dapat 26, bahagikan dengan 2. So dapat 13.4 unit square. Okay, boleh follow tak kelas setakat ni? Boleh. Okay, boleh Okay, so kalau boleh, kita dah habis satu topik untuk cari area ataupun senang cerita ni adalah topik vector product, dah habis dah. Kalau kita tengok dulu, kalau dot product, dia punya properties ataupun application dia adalah mencari angle. Boleh? Mencari angle. Tapi kalau untuk case vector product, dia punya properties ataupun dia punya application adalah mencari area. Boleh? Area of parallelogram dengan area of triangle. Okay. So kalau jelas yang ni, kita tengok muka surat seterusnya, application. So ni adalah subtopik last. Subtopik last untuk vector ni. Tapi walaupun dia subtopik last, yang ni lah yang paling banyak dalam exam. Kelas cikgu P1 sampai P5, cikgu rasa P6 pun dah start masuk vector dah. Betul lah Nik? Anik? Betul, cikgu Roslana ikut cikgu Okay. So maksudnya dalam kuliah, dalam tutor memang dah start dengan vektor lah. Dalam kuliah belum lagi. Dia buat pasir hari tu, semalam baru habis buat pasir tajuk Chapter 4. Okay. So tak apalah. So sebenarnya dalam pasir sendiri pun, dalam tutorial pun, penggunaan application vector in geometry ni paling banyak soalan dia. So walaupun nampak dah last kan, yang ni yang paling banyak sebenarnya kita nak tengok. Okay, so kita go through satu-satu lah Kita go through satu-satu. Okay, so kita tengok kat sini satu, kita akan tengok line in space, line. So nanti tengok equation of the line. Lepas tu dia macam-macam jenis equation lagi. Lepas tu kita tengok lagi
two line Lepas tu angle between two straight lines. Lepas tu kita ada plane, equation of the plane. Lagi ni vector form apa semualah, nanti kita tengok Ada lagi Cartesian form. Lepas tu angle between plane, ni angle between two planes. Lagi. The angle between a line and plane. Lepas tu point of the intersection between line and a plane. Kemudian ada satu lagi. Dah habis dah. Dah habis. 42 muka surat. Oh, 42 muka surat rupanya. Bukan 41. Okay. So, banyaklah sebenarnya yang dalam application ni. So, kita tengok yang pertama dulu Kita tengok equation of the line dulu. Equation of the line. Plane. Equation of the line. Ni angle. Tapi siapa yang boleh master subtopik last ni, so dia punya peluang cerah lah untuk jawab soalan pasir dengan mudah. Okay, pasir ataupun exam lah senang cerita Pasir tu soalan exam lah. Okay, so kita mulakan line in a space. Boleh, line in a space. So boleh baca sikit lah kat sini A line in a space is a straight line which continue indefinitely in both direction, contain a continuous infinite set of points. So kita tengok kat sini, ni origin, ni adalah point A, ni adalah R, lepas tu adalah direction dia Okay, untuk line equation ni cikgu nak mudahkan kerja kita lah line equation, kita ada beberapa karakter penting. Kita ada A plus TV. Boleh? Kita ada beberapa karakter penting. So kita ada R. R ni adalah X, Y, Z. Senang cerita dalam bentuk vektor lah. Ataupun awak nak tulis dalam X, Y, Z macam ni pun boleh. Ataupun boleh ditulis sebagai XI plus YJ plus ZK. Boleh? So bentuk R ni boleh ditulis sebagai bentuk ni lah. Lepas tu A ni pula adalah any point on the line. Boleh? Any point on the line. V adalah direction vector. Direction vector of line. Ataupun kita panggil dia juga parallel to the line. Boleh? So kita tengok betul-betul dia punya asas adalah R which is R tu adalah X, Y, Z. A adalah any point on the line. Lepas tu V adalah direction vector of the line ataupun parallel to the line. V direction vector parallel to the line. Boleh? T tu apa pula? T adalah parameter. Okay, bagi jelas dulu benda-benda ni lah kita bagi jelas dulu. Okay, so cerita dia kat atas ni lah. Dan dia keluarlah formula ni, R sama dengan A tambah TV. Okay. So yang ni, yang pertama ni dia punya bentuk lah. Yang kedua, bentuk kedua. Lepas tu, yang ketiga adalah bentuk ketiga dia lah. Nanti cikgu pergi satu-satu dalam bentuk ni. Sekejap Emeline, boleh silent tak? Boleh mute tak? Emeline? Okay, thank you. Oh, left terus. Okay, dah So kita tengok kat sini. Yang ni cikgu nak highlight juga. Dia cakap there are three ways of expressing the line in a space. Satu adalah vector equation, yang kedua adalah parametric equation, yang ketiga adalah Cartesian. Cikgu akan tunjuk satu-satu tapi asasnya adalah R sama dengan A tambah TV. Ni asas dia lah. Boleh? Okay. So bagi faham dulu dalam bentuk
dalam bentuk line equation ni kita tengok vector equation boleh. Dia ada cerita kat sini, the straight line passes through A and parallel to AI tambah BJ tambah CK. So ni adalah V, ni adalah A. Boleh. So tengok vector equation adalah R is equal to A plus TV. Ni V parallel to the line, sorry. Lepas tu kita ada parametric equation, bentuknya macam ni. Boleh. Kenapa dipanggil parametric? Sebab dalamnya ada parameter. So ada parameter. Yang ketiga, kita ada Cartesian equation, bentuknya macam ni. X tolak apa, Z, Y tolak apa, Z tolak apa. Nanti kita tengoklah. So ada 3 bentuk Kita ada vector equation, kita ada parametric equation, kita ada Cartesian equation. Setakat ni boleh follow ke masih tak nampak gambaran sebab di dalam bentuk nota? Belum nampak gambaran. Belum nampak ni Okey. Tapi ingat, cikgu highlight sekali lagi. R sama dengan A tambah TV. Yang ni awak kena jelas lah. Okey. So kita tengok yang pertama. Boleh? Yang pertama. Example 1. Find a vector equation of a line contain A and B. Boleh? So kat sini A ada. Which is boleh pakai A, boleh pakai B. Mana-mana Tapi cikgu akan pilih A cikgu sebagai 1, 2, 3. Boleh? Lepas tu direction vector V cikgu akan pakai A ke B. Boleh? A ke B. So A ke B kat sini adalah negatif 2, 1, 3 tolakkan dengan 1, 2, 3. Ni tak ada Okey, negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3, 1 tolak 2 dapat negatif 1, 3 tolak 3 dapat kosong. Alright. So kita tengok Kalau cikgu betulkan sikit, contoh ni boleh ke? Cikgu adjust sikit Contoh ni kita pakai 4 lah kat sini. Cikgu ubah sikit sini dapat 4. Cikgu nak tunjuk satu contoh yang elok sikit lah. Boleh cikgu pakai 4 kat sini. Boleh. Okay. So 2 tolak 1 dapat 2 tolak 1 dapat negatif 3, 1 tolak 2 dapat negatif 1, 3 tolak 4 dapat negatif 1. Sini adalah negatif 1 lah. Okay. So A kita dah dapat, V pun kita dah dapat. Macam cikgu cakap, kita ada R is equal to A plus TV. Kita just masukkan sahaja. Boleh? R kita biarkan. A kita adalah I plus 2J plus 3K. Boleh? I plus 2J plus 3K. Cikgu bracket kan. Ni adalah A. T. T biarkan dia adalah parameter. Dan kita ada 3 I tolak J tolak K. Yang ni namanya vector equation. Boleh? Boleh. Boleh. So ni namanya vector equation. Semudah tu je. A ada V boleh dapat vector equation. Boleh? Kenapa namanya vector equation? Sebab cikgu tulis dalam bentuk I, J, K. So vector lah, vector form. Boleh? Ada juga kita boleh tulis dalam bentuk ni. 1, 2, 3 tambah T, negatif 3, negatif 1, negatif 1. Is R. Cikgu, Ya? saya rasa cikgu sub AB salah tadi. Mana? Oh, yes. Terbalik 1, 2, 3 yang ni. So ni adalah B, negatif 2, 1, 4. Betul Manoj Ya cikgu, betul. Okey. So betulkan negatif 2, 1, 4. Kita ubah sikit. 1, 2, 3. Yang ni 1, 2, 3 lah. Tak berubah Cikgu ulang sekali lagi Negatif 2, 1, 4 which is OB. 1, 2, 3 kat sini So kita betulkan sikit kat sini. Negatif 2 tolak 1, negatif 3. 1 tolak 2, negatif 1. 4 tolak 3 should be 1 kat sini. Okay, thank you Manoj. So ni plus lah. So ni 1. Tambah 1. Okay. So boleh ditulis dalam bentuk ni lah. Tapi cikgu akan prefer bentuk yang pertama ni sebagai vector equation. Kenapa vector equation? Dia mesti ditulis dalam bentuk IJK.
Okey. Oleh sebab kita ada 3 bentuk, salah satu bentuknya adalah vector equation. Cikgu padam sekejap bawah ni. Okey, ni vector equation Okey, cuba kita tengok nota untuk untuk parametric equation dalam bentuk x is equal to x1 tambah TA, y is equal to y1 tambah TB, z is equal to z1 tambah TC. Okey. So sekarang ni adalah vector form ataupun vector equation. Untuk dapatkan parametric equation mudah je. Kita ubah ni kepada x, y, z. Boleh? Sebab dia memang R tu adalah x, y, z. So sini pula kita ubah jadi 1, 2, 3. Kita tambah sini jadi T. Sini adalah -3 tolak 1, 1. Okey, daripada bentuk ni kita ambil by row kita ada x sama dengan 1 tambah, bukan dah tambah lah kat sini jadi tolak -3T. Y kita ada 2 tolak T. Z kita ada 3 tambah T. Yang bentuk yang kita dapat ni adalah parametric equation. Boleh tak kelas? Boleh cikgu. Boleh, mudah je So daripada atas ni ada A, ada V, senang. Terus dapat I, J, K. Terus dalam substitute je lah A dengan A, V dekat V. So kita akan dapat vector equation. Untuk parametrik pula, kita ubah sikit bentuknya menjadi macam ni. Boleh, jadi macam ni. So dia akan dapat satu-satu X sama dengan 1 tolak 3T, Y sama dengan 2 tolak T, Z sama dengan 3 tambah T. Okey, parametrik siap. Seterusnya Cartesian. Cartesian pula kita refer yang ni. Boleh? Kita refer yang ni untuk Cartesian. Macam mana pula nak refer? Cikgu akan start dengan T. Boleh? T sama dengan, kita tengok kat sini kita adjust ni. Kita adjust T jadi subjek. So T T adalah X tolak 1 bahagi -3. Boleh? T, X tolak 1 ni Cikgu alihkan 1 ni ke sebelah jadi tolak 1. Sebab dia ada -3 kat sini, cikgu bahagikan jadi -3. Tu yang pertama. Dan dia sama juga dengan T yang sebelah sini. Ni T yang sebelah sini. Y tolak 2. Y tolak 2 bahagi -1. Dia sama juga dengan Z tolak 3 sama dengan 1. Boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh. Dan ni namanya Cartesian equation. So, semua berkait. Boleh. Start dengan vector equation, tukar jadi bentuk parametrik, tukar jadi Cartesian equation. Boleh? Boleh. Okey. Perasan tak? Perasan tak kat sini? Ya? Y tu Y tolak 2 kan cikgu? Y tolak 2. Cuti hari ni. Teruk betul lah. Okey. Y tolak 2. Betul. Thank you. Okey. Perasan tak kita kat sini? Perasan tak kat sini? Kita ada -3i tolak J tambah K. Ni adalah V. So jelaslah V boleh dapat daripada situ Lepas tu perasan tak? Kita ada -3, -1, 1 dekat belakang, dekat T ni. Yang tu pun namanya V. Boleh? Yang sini pula, kita perasan tak? T, -3, -1, 1. Ada kat bawah ni. Ni pun namanya V. Boleh? Andai kata soalan dia bagi dalam bentuk, satu bentuk lain lah, tapi dia minta kita buat equation offline, tapi tak ada V. Tapi dia bagi bentuk macam ni, kita jelas lah. Yang atas ni, V dia senang. V dia datang kat belakang ni. Lepas tu yang belakang ni, kita tengok dekat T, nilai V dia -3, -1 dengan 1. Untuk kes Cartesian pula, kita akan tengok dekat bawah. -3, -1, 1. Boleh kelas?
Boleh cikgu. Boleh. Boleh kan? Boleh cikgu. So, Boleh cikgu. settle untuk equation ni. Sebenarnya equation ni minta vector equation je. Soalan ni minta vector equation je. Tapi cikgu bagi tunjuk semua. Tak ada masalah nak bagi faham terus Dia minta vector equation dia. Kalau dia minta vector equation, sebenarnya jawapan dia yang atas ni je. Cukup. Boleh, cukup. Tapi cikgu tunjuk ketiga-tiganya. Kalau soalan tu minta ketiga-tiga lah. Kalau minta salah satu, bagi salah satu je lah. Kalau ikutkan cikgu tak menjawab soalan lah. Cuma untuk kat sini kita nak bagi faham terus macam mana dapat vector equation, parametric equation dan Cartesian equation. Okey, kita teruskan. Kita teruskan dengan example tu Okey, so dia cakap find the vector equation, parametric equation and Cartesian equation of the line through 1, -2, 3 in the direction of 4i plus 5j minus 6k. Okey. 1, 2, 3 ni akan mewakili apa? A. Yes, dia akan mewakili A lah. Which is A dia akan ditulis dalam bentuk 1, -2, 3. Boleh? Sebab vektor ni passes through the line dekat point ni. Maksudnya satu line ada satu titik yang mana datang daripada origin. So titik tu adalah 1 tolak 2, 3. Boleh? Dan in the direction tu adalah V. Boleh? Direction vector. So tu adalah V. Boleh? V akan pakai yang ni lah nanti. Dia minta vector equation. So senang je lah. R sama dengan 1I tolak 2J tambah 3K. Tambah T. 4I tambah 5J tolak 6K. Boleh? Siap vector equation. Boleh kelas? Boleh kelas? Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey, so kita tengok yang kedua pula. Kita tengok yang kedua. Dia nak parametric equation. Boleh? So parametric equation cikgu ubah sikit. X, Y, Z dalam bentuk matrix So 1, -2, 3 tambah T. 4, 5, -6. Daripada sini, cikgu keluarkan satu-satu. X tambah X sama dengan 1 tambah 4T. Y sama dengan -2 tambah 5T. Z sama dengan 3 tolak 6T. Ni adalah parametric equation. Okey, yang seterusnya nak cari Cartesian equation. Cikgu buat T sama dengan X tolak 1 bahagi 4 sama dengan Y tambah 2 bahagi 5 sama juga dengan Z tolak 3 bahagi -6. So ni adalah Cartesian equation. Boleh? So kita tengok balik vector equation belakang dia 4, 5, -6. Kita tengok parametric equation belakang dia 4, 5, -6. Cartesian equation kita tengok bawah dia 4, 5, -6. So samalah. Boleh kelas? Boleh kelas? Boleh. Boleh Okey. So yang ni cikgu dah tunjukkan. Untuk soalan ni dia memang minta ketiga-tiganya. Vector equation, parametric equation dan Cartesian equation of the line. So settle lah semuanya Okey. Seterusnya example 3. Dia bagi dalam bentuk ayat yang panjang sikit. Dia cakap a line has a Cartesian equation. Ni Cartesian equation lah ni. Cuma sekarang ni soalan ni dia tak mention sebagai T sama dengan. Tapi biasanya ditulis macam bentuk macam ni lah. Ni adalah Cartesian equation. Kenapa Cartesian? Sebab ada X, Y, Z. Kenapa parametrik? Sebab ada T. Boleh? Kenapa vektor? Sebab ada I, J, K. Yang tu indikator kita lah. So cakap a line has a Cartesian equation, bentuk ni. Find a vector for a parallel line passing through the point with position vector 5i minus j plus 4k and find the coordinate of the point on this line where y is equal to 0. Sekejap lagi kita check Okay. So yang pertama dulu. Yang pertama sekali kita mencari A. Vector A ataupun position vector lah on the line. So cikgu nampak kat sini dia dah bagi tahu passes through. Passing through the point with the position vector. So 5, -,
2, negative 4. A. V dia? Mana nak cari V dia? 3, 4, 5. Yes, 3, 4, 5. 3, 4, 5 sebab dia ada mention kat situ. Dia mention kat kita, dia cakap line yang baru ni parallel dengan line yang kita dah buat tu. Okay. So cikgu just tulis lah. V dia adalah 3, 4, 5. Okay. So dia nak find a vector equation. Cukup vector equation. So R is equal to A plus TV. Walaupun kita tulis dalam bentuk matrix tadi, kena tulis balik lah dalam bentuk vektor. 5I tolak 2J tolak 4K. Tambahkan dengan T. So 3I tambah 4J tambah 5K. Dah. Siap untuk vektor. Boleh? Alright. So sekarang ni, kita dah dapat bentuk macam ni. Lepas tu dia cakap pula, find the coordinates of the point on this line where y is equal to 0. So, yang ni sedikit penggunaan parametric equation lah. So, kita ada x, y, z. Sama dengan 5 tambah 3t tolak 2 tambah 4t. Kita ada negatif 4 tambah 5t. Setakat ni boleh follow kelas? Boleh follow tak setakat ni? Boleh cikgu. Boleh Okay. Boleh. So kita ada x, y, z. Kita ada x, y, z. Lepas tu kita ada dalam bentuk ni lah. Which is ni adalah parametric equation. Boleh? Parametric equation. Yang mana dia cakap find the coordinate of the point on this line where y is equal to 0. Maksudnya daripada sini kita akan pakai y dia. Y sama dengan kosong. Bila y sama dengan kosong, negatif 2 tambah 4t. Alih sebelah negatif 2. Jadi positif. Bahagi 4 dapat t. So t kat sini 1/2. Bila t 1/2, t ni kita akan masukkan dalam ni. Boleh? T ni kita akan masukkan dalam ni. Yang mana x akan dapat 5 tambah 3 darab 1/2. Y akan boleh? Y akan jadi kosong. Z akan jadi negatif 4 tambah 5 darab 1/2. Okey kelas. Cuba kita selesaikan kat sini. Apa jadi? 3 darab 1/2 dapat 3/2 tambah 5 dapat 13. Sini kita akan dapat, X kita akan dapat 5 tambah 3/2. 5 tambah 13/2. 13/2. Good, 13/2. Lepas tu Y dapat kosong. Z akan dapat berapa? 4 tambah 5/2. Negatif 4 tambah 5/2. Negatif 3/2. Negatif 3/2. So koordinat bila Y sama dengan kosong adalah ni 13/2 13/2. So kita ada 13/2 kosong dengan negatif 3/2. Siap. Okay. Boleh kelas? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okay. So kalau boleh kita proceed ke example Boleh 4. cikgu. Kita tengok dekat example 4 pula. Okay. Tengok sekejap So dia cakap find the parametric equation for the line passing through the P1 and P2. Boleh? Find the parametric equation for the line passing through the point P1 and P2. Dia kata P1 and P2. A ada tak? A dia ada tak? V dia ada tak? ada kan? A ada tak? ada. A ada. ada, V tak ada. A mana-mana boleh pakai lah. Kalau cikgu tengok kat sini, P1 boleh pakai, P2 boleh pakai. Sebab 2, 4 tolak 1, 5, 0, 7.
Boleh? Dua-dua ni boleh pakai sebab dia adalah passing through the point. So dia boleh jadi mana-mana position vector on that line lah. Okay, tapi V tak ada. V tak ada. So V adalah direction vector ataupun vector parallel to that line. Okay, so kalau cikgu tengok kat sini, cikgu akan ambil P1, P2 direction dia. Boleh? Macam A dengan B tadilah. Cikgu akan ambil A, B. So P1, P2. So cikgu pun akan buat 507. Yang belakang dulu 507 tolak 2, 4 tolak 1. So selesaikan. Sini dapat 3. Sini dapat tolak 4. Sini dapat 8. Okay. Tu adalah dia punya direction vector. Oleh sebab A dia tak ada lagi. A kita ambil yang dia start P1 ke P2 kan. Kita ambil P1. 2, 4 tolak 1. So dia minta apa tu? Parametric equation. Nak buat parametric equation dia akan start dengan vector equation dulu. 4 tolak 1 tambah T 3 tolak 4 8. Tukar sikit. R ni jadi X, Y, Z. So jadi kita ada X sama dengan 2 tambah 3T. Y sama dengan 4 tolak 4T. Z sama dengan tolak 1 tambah 8T. Siap parametric equation. PE. Okey, soalan seterusnya. Where does the line intersect at X and Y plane? Tengok X and Y plane. Cikgu ada bentuk ni. X and Y. Sini adalah Z. Andai kata kita ada satu line, dia intersect dekat XY plane. XY plane dekat sini Bila X and Y plane duduk sini, apa karakter yang kita ada ni? Dia duduk dekat X and Y plane. Boleh? Apa yang kosong kat situ dekat XY plane? Z. Z akan kosong kan? So Z akan kosong. Daripada B ni, kita tahu Z sama dengan kosong. Boleh? Z sama dengan kosong. So bila Z sama dengan kosong, kita pakai baliklah benda ni. Boleh? Kita akan pakai balik Z kosong negatif 1 tambah 8T. Dalam erti kata line T adalah 1/8. Dia nak koordinat kan? So dia nak koordinat, kita pun masukkan X sama dengan 2 tambah 3 darab 1/8. Y pula kita akan dapat 4 tolak 4 darab 1/8. Tengok kelas, berapa jawapan dia? 2 tambah 3/8. Kalau tak silap cikgu dapat 19/8. 4 tolak 4 1/8, kita akan dapat 7/2. 7/2. Boleh? So X dah ada, Y dah ada, Z obviously akan jadi kosong. So dia bertemu dekat mana? 19/8, 7/2 Z kosong. Boleh? Ni adalah tempat di mana line intersect dengan Y, X, Y plane. Okey kelas. Setakat ni boleh follow? Boleh cikgu. Boleh Okey.